Seterusnya, transformasi segera perlu dilakukan kepada sektor-sektor produktif utama Sabah seperti pelancongan dan pertanian dalam merancakkan lagi pembangunan ekonomi negeri di bawah bayu itu. Penganalisis ekonomi Dr. Madeline Bermar berkata pembangunan secara mampan di negeri itu sekaligus dapat mengurangkan kadar pengangguran yang ketika ini berada pada tahap 5.8%. Jelas Madeline, kadar gaji yang ditawarkan dalam sektor pertanian perlu dikaji semula. Selain meneliti sejauh mana penduduk di Sabah menikmati peluang pekerjaan daripada sektor tersebut. Peladangan kita, kalau kita lihat, kebanyakannya didominasi oleh pekerja-pekerja asing. Dan adakah rakyat Malaysia ataupun rakyat Sabah khususnya sanggup tak dia menerima gaji yang diberikan kepada pekerja di sektor ladang ini yang diterima oleh pekerja-pekerja asing. Jadi maknanya kalau kita ingin menarik perhatian ataupun ingin anak-anak muda bekerja di sektor ladang atau sektor pertanian ini perlu berubah. Gaji dia perlu setimpal. Kedua, dia tidak boleh the 3D itu. Dirty, dangerous and difficult. Jadi apa cara untuk menyelesaikan 3D ini ialah melalui teknologi. Fellow Akademi Sains Malaysia itu berkata demikian ketika diminta mengulas laporan Jabatan Perangkaan Malaysia berhubung laporan sosioekonomi negeri Sabah. Berdasarkan laporan tersebut, sektor pertanian di Sabah menjadi penyumbang ketiga terbesar kepada sektor pertanian di Malaysia iaitu sebanyak 13.5%. Selain itu, sektor ekopelancongan Sabah turut menunjukkan pertumbuhan sebanyak 8% pada tahun 2019 iaitu peningkatan sebanyak 5.3% berbanding tahun 2018. Mengulas lanjut, Madeline berkata, projek lebuh raya Pan Borneo Sabah turut menjadi pemangkin kepada kemajuan ekonomi lebih pantas dan menyeluruh di Sabah dan Sarawak. Bagaimanapun, projek sepanjang 1,236 km itu perlu diseimbangkan bagi mengelak kemusnahan ekosistem dan khazanah di dua negeri berkenaan. Borneo ni, dia punya itu sangat sensitif. Itu satu. And then yang kedua lagi, tadi saya sebut tentang jaringan ini juga meluaskan rangkaian ke Brunei, satu daripada negeri yang sangat kaya di dunia ini. Jadi kita percaya mereka akan drive, selama ni dia banyak drive ke Limbang dan juga ke Biri. So sekarang dengan Pan Borneo mereka boleh pergi ke Sabah, ke Labuan. Dan satu lagi yang jangan kita lupa juga, rangkaian ini juga boleh berkait juga dengan pemindahan ibu negara Indonesia ke Kalimantan. Jadi sedikit banyak sebanyak benda ini juga akan memperluaskan jaringan dan kita akan melihat laluan baru ini akan menyebabkan rangkaian antara Indonesia, Sabah, Sarawak dan juga negara Brunei Darussalam. Setakat Jun, Pan Borneo mencatatkan kemajuan fizikal 32% secara keseluruhan dengan pelaksanaan 11 pakej. Ia dijangka siap sepenuhnya secara berfasa selewat-lewatnya Jun 2023.